Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Berjumpa kembali bagi sesi pembelajaran dan pengajaran saya yang kedua di rumah. Seronok tak kamu bermain kapal terbang kertas hari itu? Minggu ni kita ada aktiviti yang lebih mencabar. Tapi sebelum tu jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini. Saya mengajar, kamu belajar, kita berjumpa di alam maya. Baik, murid. Untuk tajuk pada minggu ni, sebelum tu kita tengok dulu tajuk pada aktiviti kita pada minggu lepas. Okey. Di mana kamu telah pun menyiapkan kapal terbang kertas kamu dan kamu telah pun menguji. Okay. Dan kamu telah pun menghantar gambar-gambar dan video kamu kepada saya. Okay, yang ini daripada Nur Auji Amani binti Rozaimi daripada Limajati. Salam. Kapal A bergerak lebih jauh sebab bentuk harapan yang lebih ringan dan muncung tirus, manakala kapal B tidak kurang jauh sebab di bahagian di hadapan kapal dia agak berat. Okay, itu daripada Nur Aji, hasil daripada pemerhatian dia. Baik. Kemudian ada juga murid kita yang membuat video. Okay, cuba tengok, sangat menarik video ni. Okay, ini dia bermula dengan teknik melipat. Ini bagi kapal terbang B. Okey, mari kita lakukan ujian. Ini kapal terbang A lah. Ini kapal terbang B. Okay, pelancaran kapal terbang A dan B. Itu A dan nampaknya kapal terbang B lebih jauh. Okey, tahniah lah, murid ini berjaya membuat pemerhatian dan inference yang betul baik nah. Okey. Daripada Rahim Rusdi 5 saga menggunakan saiz dan jenis kertas yang sama. Okey, kamu kena ingat lah, kertas dan saiz kertas tu dan jenis dia mestilah sama. Walaupun warna dia berbeza tapi saiz dan jenis kertas tu sama. Okey. Okay, kita lihat lagi. Okay, ini daripada Muhammad Azri Zulhairis daripada Limajati. Okay, dia cuma bagi tahu kapal terbang A, ini A lebih jauh daripada B. Okay, yang ni pula dari Muhammad Amar. Okay, kapal terbang Ana terbang lebih jauh berbanding kapal terbang Rabi. Okay, kita tengok video dia. Okey, tengok pula. Ini daripada Muhammad Irfan Limajati. Okey. Kapal terbang Rabi terbang lebih jauh berbanding kapal terbang Ana kerana bahagian hadapannya lebih stabil. Okey, tahniah kerana anda telah membuat inference yang baik.
Okey, terima kasih Muhammad Irfan. Okey, kesimpulan yang baik. Baik, murid-murid. Okey. Baru tadi kamu telah melihat beberapa rakan kamu yang membuat eksperimen mereka. Ada yang kata kapal terbang A lebih baik ataupun lebih jauh, ada yang kata kapal terbang B lebih jauh, lebih stabil dan bermacam-macam. Okay. Sebenarnya itu adalah eksperimen yang kamu buat, yang kamu hasilkan. Okay. Jadi tajuk kita tentang soalan. Soalan. Habis penting soalan dia. Okay. Apakah pemboleh ubah yang kita manipulasi? Okay. Yang kita manipulate, yang kita ubah. Okay. Tengok pada gambar ni. Okay. Siapa yang boleh beritahu? Okay. Siapa yang boleh beritahu apa yang kita ubah di sini? Ya, betul. Okey. Bentuk dia. Bentuk kapal terbang yang kita ubah. Ada yang bentuk muncung tirus, ada yang muncung rata macam ni. Okey. Yang kedua, apa pula pemboleh ubah yang bergerak balas? Okey, bergerak balas ni maksudnya yang kamu nak tengok di akhir eksperimen. Okey, bila kita lancarkan tadi, kita ambil apa? Tengok pada apa? Tengok pada jarak dia. Okey, itu jawapan dia. Jarak kapal terbang kertas. Okey, yang mana yang pergi lebih jauh. Okey. Kemudian tengok soalan yang ketiga. Apakah pemboleh ubah yang dimalarkan? Okey. Ini jenis, saiz dan ketebalan kertas. Kedua-duanya menggunakan kertas yang sama jenis, sama saiz A4. Okey, dan tebal pun sama. Okey. Dan untuk minggu ni, okey, saya harap kamu dapat menggunakan perhubungan ruang dan masa. Lepas tu ada data dan kamu dapat mentafsir data dengan memilih idea yang relevan. Kamu juga turut dapat mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, yang tadi yang telah kita bincangkan, membuat hipotesis, dan akhir sekali kita akan mengeksperimen dengan menggunakan kemahiran proses sains yang asas yang kamu dah belajar sebelum ni, mengumpul dan mentafsir data, serta akhir sekali membuat rumusan untuk membuktikan hipotesis kamu tu betul. Dan jangan lupa kita kena buat laporan. Okey. Baik murid-murid, buka buku teks kamu, buka surat 6. Untuk tajuk pada kali ini, kita akan tengok tentang jarak terbang kapal terbang kertas. Masih lagi jarak terbang kapal terbang kertas, tapi ada kelainan sikit. Okay. Tengok pada tujuan dia. Mengkaji hubungan antara panjang gelang getah yang ditarik dengan jarak terbang kapal terbang kertas. Kali ini kita akan menggunakan gelang getah. Okay. Kita akan menggunakan gelang getah dan juga klip kertas lah untuk membentuk satu macam elastik. Okay. Baik, tengok pada alat dan bahan dia. Okay. Pita pengukur, stapler, kapal kertas. Okay. Kapal terbang kertas yang kamu pilih lah. Okay. Sama ada kamu nak jenis macam ni ke, ataupun kamu nak pilih jenis macam ni. Tapi satu je. Pilih sejenis yang sama. Okay. Sejenis ataupun satu jenis kapal terbang kertas yang sama. Okay. Dan tengok pada langkah-langkahnya seperti berikut. Okey. Dan yang ke-9 tu, catatkan hasil pemantauan kamu di dalam jadual. Okey. Sebelum tu, jom kita tengok video ini.
lihat pada lembaran kerja yang telah saya berikan. Okay, yang pertama kita tulis dulu hari bulan hari ini, iaitu hari Selasa, tarikh 2 Februari 2021. Okay. Eksperimen sains saya. Okay. Inilah laporan kapal terbang kertas saya. Okay. Okay, tujuan ni tadi. Okay, alat dan bahan pun kamu boleh tulis. Okay, pita, pengukur, stapler dan sebagainya. Langkah-langkah saya pun dah buat. Okay, klip kertas dibentuk seperti yang ditunjukkan. Okay. Kamu boleh buatlah. Okay. Dan berdasarkan pada video tadi, okay, saya pun telah dapatkan data, dan kamu pun mungkin boleh menguji lah. Boleh menguji dan dapatkan hasil keputusan kamu. Okay, yang ini hasil keputusan saya lah. Okay. Panjang gelang getah 10 cm. Okay. Jarak terbang yang kita dapat lebih kurang 50 cm. Okay. Kemudian bila panjang getah 20 cm, jarak yang kita dapat 100 cm. Okay. Dan bila kita tarik lagi 30 cm gelang getah tu, okay, kita boleh dapat jarak dia 150 cm. Okay. Ini dipanggil sebagai jadual. Okay. Daripada jadual ni, okay, biasanya yang sebelah kiri ni kita beri sebagai pemboleh ubah dimanipulasi. Okay. Dan di sebelah kanan ialah pemboleh ubah yang bergerak balas. Okay. Inilah dapatan yang saya dapat. Okey, baik. Tengok pada soalan dia. Soalan A. Okey, sebelum tu saya pilih dulu untuk menulis. Okey, soalan A. Nyatakan pemerhatian kamu jika gelang getah ditarik sepanjang 30 cm. Mana dia? 30 cm. Baik, apa yang kamu dapat? Jarak dia 150 cm. Baik. Untuk soal pemerhatian, pemerhatian kita mulakan dengan didapati. Okey, didapati. Okey, apa yang kamu dapat? Okey, didapati apabila gelang getah padang tu besar. Didapati apabila gelang getah ditarik sepanjang 30 cm. Okay, kita ambil ayat dia tadi. Didapati apabila gelang getah ditarik sepanjang 30 cm. Okay. Jarak terbang kapal terbang kertas. Ini apa jawapan dia? Kapal terbang kertas. Adakah kamu nak tulis 150 cm? Tidak. Kamu tulis didapati apabila gelang getah ditarik sepanjang 30 cm, jarak terbang kapal terbang kertas paling jauh. Itulah yang dinamakan sebagai pemerhatian. Okay. Baik, kita pergi yang kedua. Inference. Okay, inference. Inference ni maksudnya bagi sebab. Kenapa? Sebab tu kita mula dengan perkataan kerana. Okay, kerana. Sebab apa? Siapa yang boleh bagi sebab yang berkaitan ataupun sebab yang munasabah? Okay. Ingat lagi tak masa kamu di tahun 4? Okay, di tahun 4 pernah kita belajar tajuk tak ada. Okay, tak apa. Okay. Kita belajar tajuk tenaga. Apa tenaga dia? Apa tenaga yang ada pada gelang getah ni? Siapa boleh cuba? Ya, tenaga keupayaan. Okey, tenaga keupayaan.
keupayaan. Okey. Berikan informasi kamu kerana gelang getah mempunyai tenaga keupayaan yang tinggi apabila ditarik. Sebenarnya bila kita tarik gelang getah ni, gelang getah ni mempunyai tenaga keupayaan yang tinggi. Itu menyebabkan kapal terbang kertas boleh pergi lebih jauh. Tengok pada soalan C. Berdasarkan penyiasatan ini, kenal pasti pemboleh ubah PM, PBBS. Dimanipulasi saya panggil sebagai PM, pemboleh ubah manipulasi. Kalau bergerak balas saya panggil PB, pemboleh ubah bergerak balas. Kalau dimarahkan saya panggil PS ataupun sama. Tengok pada jadual kamu. Ini jadual kamu. Biasanya sini adalah PM dan sebelah kiri adalah PM dan sebelah kanan adalah PB. Itu cara nak kenal dia. Dulu kan pernah kamu menghafal soalan berbentuk jadual PM sebelah kiri, PB sebelah kanan. Jadi jawapan dia PM adalah panjang gelang getah. PM dia panjang gelang getah. Manakala PB dia tadi ialah jarak terbang kapal terbang kertas. Sorry, tak ikut. Tulis balik. Jarak terbang kapal terbang kertas. Yang sama, yang dimalarkan. Apa yang sama? Kita buat eksperimen ni. Kita menggunakan bentuk ataupun jenis kapal terbang yang sama. Jenis kapal terbang ataupun bentuk boleh. Bentuk boleh. Baik. Jadi PM dia adalah panjang gelang getah. PB dia ialah jarak terbang kapal terbang kertas. PS dia ialah jenis kapal terbang kertas. Kertas. Baik. Kemudian tengok pada soalan seterusnya D. Apakah hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas? Ini yang kamu kena tahu. Semakin PM corak, semakin PB corak. Baik, tengok dulu jadual. Semakin ambil PM dia, panjang gelang getah, apa corak dia? 10, 20, 30. Semakin panjang gelang getah bertambah, semakin jarak terbang kapal terbang kertas 50, 100, 150 bertambah. Kita jadikan ayat yang lengkap. Semakin panjang gelang getah, kita buat ni. Semakin bertambah, semakin bertambah panjang gelang getah. Ini boleh faham. Semakin bertambah jarak terbang kapal
terbang kertas. Okey. Semakin bertambah panjang gelang getah, semakin bertambah jarak terbang kapal terbang kertas. Okey, baik. Untuk soalan seterusnya, soalan E. Berikan definisi secara operasi jarak terbang kapal terbang kertas. Baik, kelas. Definisi secara operasi jarak terbang kapal terbang kertas ialah jarak yang dilalui paling jauh apabila gelang getah paling panjang ditarik. Okey. Kamu boleh tuliskan jawablah. Definisi secara operasi jarak terbang kapal terbang kertas ialah jarak yang dilalui paling jauh apabila gelang getah paling panjang ditarik. Okay, kita seterusnya. Nyatakan kesimpulan penyiasatan ini. Okey. Nyatakan kesimpulan untuk penyiasatan yang telah dilakukan. Okey. Kita mulakan dengan jika panjang gelang getah bertambah. Jika panjang gelang getah bertambah, lepas tu kita buat ayat yang kedua, maka jarak terbang kapal terbang kertas bertambah. Okey, itulah hasil kesimpulan daripada penyiasatan kita. Saya ulang balik. Jika panjang gelang getah bertambah, maka jarak terbang kapal terbang kertas pun bertambah. Okey. Okey. Baik. Kita ke tajuk yang seterusnya, iaitu kemahiran proyek sains untuk menyelesaikan masalah. Muka surat 8 dan 9. Okey. Dalam topik ini kita akan tengok tentang projek ataupun eksperimen buih sabun saya. Siapa yang pernah main Giant Bubbles? Ini dia, projek dia. Okey. Jadi tajuk dia buih sabun saya. Tujuannya untuk menyiasat ataupun mengkaji hubungan antara kuantiti gliserin, dengan tempoh masa yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Baik, apa dia gliserin? Gliserin ialah digunakan untuk kita jadikan buih tahan lebih lama. Gliserin ni bolehlah kita beli di kedai-kedai kek, kedai farmasi pun ada juga. Gliserin ni bagi buih sabun kita tu lebih tahan lama lah, tak boleh pecah. Tidak, kita ambil, kita nak ni tiup je pecah. Tapi bila kita tambah gliserin ni, dia akan menyebabkan masa untuk buih sabun tu pecah tu bertambah lah. Okey, baik. Kita tengok pada hipotesis dia. Hipotesis dia, semakin bertambah kuantiti gliserin, semakin bertambah tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Maknanya bertambah kita makin bertambah kuantiti gliserin tu, jadi masa untuk buih sabun tu pecah tu lamalah. Maknanya lebih tahan lama. Baik, di sini kita tentukan apa pembuluh ubah kita yang dimanipulasi. Apa pembuluh ubah kita yang dimanipulasi. Di sini ialah kuantiti
gliserin. Okey, anda bertulis kuantiti gliserin. Okey. Okey. Kuantiti gliserin. Okey, manakala yang bergerak balas, tempoh yang diambil oleh buih sabun. Okey, boleh taip. Okey, tempoh masa. Okey, tempoh masa tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Okey. Dan apa pula yang dimalarkan? Okey, kamu tengoklah buku teks kamu muka surat 9 tu. Okey, jenis cecair pencuci, isi padu air, saiz buih sabun yang terhasil dan kelajuan angin di persekitaran. Oh, ada banyak tu. Okey. Untuk pemula dimalarkan ni ada banyak yang kita perlu malarkan, yang kita perlu sama. Okey. Saya ambil satulah isi padu air. Isi padu air. Maksudnya, ketika kita nak buat eksperimen ni, kita mesti tetapkan isi padu air yang kita gunakan. Okey, bila kita tambah dengan gliserin, boleh tambah dengan semua bahan. Okey, isi padu air kita kena sama, jangan kita ubah. Baik, alat dan bahan kita boleh rujuk pada muka surat 10. Okey. Muka 10. Okey. Ini bawah telefon kita. Slow sikit. Okey, muka surat. Okey, muka surat 10. Okey, alat dan bahan. Okey, kemudian langkah-langkahnya. Okey, langkah-langkahnya boleh kita rujuk muka surat 10 hingga 11 lah. Okey, muka surat 10 hingga 11. Sediakan larutan sabun. Tambah 1 sudu besar gliserin. Biarkan larutan selama 4 jam. Celupkan penyedut minuman ke dalam larutan dan letakkan bahagian hujung penyedut itu pada penutup bekas plastik. Dan kita tiup sampai terasanya belon. Dan kita ambil masa. Berapa lama masa yang diambil untuk belon tu, untuk buih sabun tu pecah. Baik, di sini saya dah letakkan data dia. Okey, cuba tengok di depan kamu tu. Okey, kuantiti gliserin dalam sudu besar, maknanya 1 sudu besar. Tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah lebih kurang 20 saat. 3 sudu besar 50 saat. Dan 5 sudu besar lebih kurang 80 saat. Okey, mentafsir data. Berdasarkan kuantiti gliserin yang digunakan dalam eksperimen ini, sebanyak 5 sudu besar gliserin diperlukan untuk menghasilkan buih sabun yang paling lama pecah. Ni kita dah tafsirkan data tu. Okey. Kemudian tempoh masa yang diambil oleh buih sabun untuk pecah adalah selama 80 saat. Okey, 80 saat. Jadi hipotesis kita ni diterima. Okey, hipotesis diterima. Dan semakin kita boleh tulis semakin bertambah kuantiti gliserin, semakin bertambah. Okey, tempoh masa bertambah. Tempoh masa yang diambil oleh buih sabun untuk pecah.
Okey, kemudian untuk soalan perhubungan ruang dan masa, saya nak memberi rujuk muka surat 12. Begitu juga dengan mendefinisi secara operasi. Okey, anda boleh rujuk muka surat 12. Kemudian mari kita ke soalan dia. Okey, soalan dia ada 5 soalan. Yang pertama ialah apakah tujuan penyiasatan ini? Okey, kalau kamu ingat lagi masa kamu tahun 4 saya pernah ajar kamu untuk soalan tujuan kita gunakan perkataan UMHA, PM dan PB. UMHA, PM dan PB. Apa dia UMHA? Untuk menyiasat hubungan antara PM dan PB. Tukarkan PM dan PB. Okey, apa dia PM? Kuantiti glycerin. PB, tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Jadi, kamu boleh tulis untuk menyiasat hubungan antara kuantiti glycerin dan tempoh untuk tempoh masa tempoh yang diambil untuk pecah. Okey, untuk menyiasat hubungan antara kuantiti glycerin dan tempoh yang diambil oleh buih untuk pecah. Baik, apakah pemakaian kamu apabila buih sabun dengan 1 sudu glycerin ditiup dan dibiarkan beberapa ketika? Okey, kita tengok pada jadual tu. Okey, kalau kita gunakan 1 sudu besar glycerin, tempoh dia paling sedikit lah. Okey, jadi didapati tempoh yang diambil oleh buih sabun paling cepat untuk pecah. Okey. Didapati tempoh masa yang diambil oleh buih sabun paling cepat untuk pecah. Okay, itulah pemerhatian kalau kita gunakan 1 sudu glycerin. Hanya ada kesilapan ejaan ni. Berikan inferensi kamu berdasarkan pemerhatian tadi. Kenapa? Okey, kerana kuantiti glycerin sedikit menyebabkan buih cepat pecah. Inferensi ni kamu nyatakan sebab lah tadi. Okey, kenapa buih itu cepat pecah? Sebab kita masukkan glycerin yang sedikit. Baik, kemudian nyatakan pembeli ubah dimanipulasi. Okey, kuantiti glycerin tadilah kita telah berbincang. Bergerak balas, tempoh yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Dan soalan terakhir, apakah hubungan antara kuantiti glycerin dengan tempoh masa yang diambil oleh buih sabun untuk pecah? Okey, untuk hubungan semakin corak PM lah, semakin bertambah kuantiti glycerin, semakin bertambah tempoh masa yang diambil oleh buih sabun untuk pecah. Baik, sampai di sana saja pertemuan kita. Sebagai tugasan, okey, kamu boleh melihat kepada buku teks muka surat 15 asah minda. Jawab semua soalan berikut. Okey, 15 hingga 18. Biasanya kamu kena salin tapi saya dah pun siapkan lembaran ni. Jadi kamu bolehlah menjawab dalam lembaran ni. Okey, berikan inference kayu balak yang besar terapung. Kenapa? Kadar penawasan menjadi lebih tinggi selepas bersenam. Kenapa? Okey, berikan inference yang sesuai. Kalau boleh siapkanlah. Okey, kita akan bincangkan pada minggu depan. InsyaAllah sebelum cuti tahun baru Cina sempatlah kita berbincang jawapannya.
Saya tinggalkan kamu dengan video YouTube oleh Tengku Farah. Okey, mana dia? Cari tengok. Okey. Okey, yang buat balon buih gergasi. Kamu bolehlah mencubanya semasa cuti nanti. Macam mana nak buat balon gergasi tu? Dia gunakan kuantiti air yang sama lah. Campur je. Campurkan semua je. Tepung, sabun Joy. Kemudian masukkan satu sendok besar tepung goreng. Tu dia. Glycerin. Masukkan banyak glycerin lah. Bila banyak glycerin ni dia lambat pecah lah. Okey, balon tu lambat pecah. Kemudian masukkan setengah cawan sabun besi dengan Joy ke dalam kain. Okey, dia menggunakan serbuk pencuci jenama Joy. Maknanya ini pun pembeli ubah yang kita malarkan, yang kita tetap. Okey, nak buat mesti kena gunakan sabun pencuci Joy. Sebab mungkin sabun pencuci yang lain mungkin ada kesan kot. Ni kita siap. Biarkan untuk 1 jam, nanti lagi lama lagi best nantinya. Sementara kita menunggu sabun kita siap, mari kita membuat pemagang gelung untuk irigasi. Sekarang kita akan buat pemagang gelung untuk irigasi. Mula-mula kita kena ikat dulu. Jadikan dia seperti ini. Jadikan dia seperti ini. Dan masukkan pemberat di bahagian bawah tadi. Menarik ni. Nanti bolehlah kamu cuba di rumah untuk menghasilkan balon buih gergasi. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, bye-bye.